Okey, untuk hari ni cikgu akan mengajar kamu subjek RBT dan TMK. Lain sikit. Selalu awak berjumpa dengan cikgu subjek apa? Subjek apa? Bahasa Melayu kan? Cikgu Wani. Okey. Bahasa Melayu. Ini cikgu ajar subjek bahasa RBT dan juga TMK. Siapa ajar BM kamu? Kelas kamu? Bahasa Melayu? Bahasa Melayu, cikgu. Norizan kan? Norizan. Salah siapa yang mengajar, berikan perhatian sepenuh perhatian, okey? Sebabnya melalui Maya ni, mungkin susah sikit kamu nak faham, tak sama macam dalam kelas. Sebab tu kena beri tumpuan. Sedangkan perjumpaan kita melalui Maya ni, dia tak lama sebab dia ada limit masa dia untuk kita 40 minit. tahu pun. Cikgu pun kena cakap laju-laju. Okey? Saya rasa lebih baik kita buat online daripada kita duduk dalam kelas. Sebab kalau kita buat online, kita nak tegur kawan pun kita takut. Amboi. Okeylah, tapi macam mana pun kita kekal jaga diri kita sendiri. Dan sentiasalah doa supaya COVID ni cepat hilang. Sebabnya kesian dekat orang. Kesian dekat orang yang tak berkemampuan kan. Kamu berkemampuan bolehlah. Yang duduk luar bandar tak boleh nak join meeting, tak boleh nak ni, tak ada laptop, tak ada handphone. Semua kita kena Saya dah ada. Saya beli laptop baru. Okey. Berbalik semula kepada pembelajaran kita. Cikgu nak kamu lihat buku teks ni. Okey. Semua orang belum dapat buku teks lagi kan? Boleh? Belum. Cikgu tanya. Boleh. Saya nampak. Nampak okey. Nampak dia reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi. Ini adalah baru. Okey, cikgu. Faris. Canggih ya. Cikgu bercakap, tak ada orang bercakap. Boleh? Sebab sangat mengganggu audio. Okey. Cikgu, muat Niat. Kamu tahun baru dan batch baru menggunakan buku baru. Semua buku baru. Jika dapat buku nanti, tolong jaga elok-elok. Sebab semua buku baru. Semangat nak tengok buku baru. Best kan? Okey. Buku baru ni cikgu dah tengok dan teliti. Dia lebih mudah berbanding dengan buku lama. Okey. Kamu patut bersyukur sebab dah dimudahkan. Untuk kamu dan untuk cikgu juga untuk mengajar kamu lebih mudah. Okey. Apa kandungan yang terdapat dalam buku ni? Apa yang kamu perlu pelajari? Okey, yang pertama unit 1 kita ada teknologi rumah tangga. Apa yang kamu kena belajar jadi suri rumah ke? Kena suri rumah ke? Tak. Okey. Teknologi rumah tangga ni kamu akan pelajari macam-macam. Okey. Sangat berguna untuk kamu masa depan kamu nanti. Jangan pandang macam semua benda semua perempuan kena buat. Tak. Okey. Dan unit 2 kita ada aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Ini bagi lelaki memang sukalah ni. Perempuan pun suka sebabnya kita tak tahu bidang bila kita besar nanti kita nak kerja apa. Apa yang kita boleh aplikasikan. Semua yang kita belajar ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu kena belajar. Laki perempuan ke kena belajar. Macam cikgu, nak tak nak kena belajar teknologi lah. Macam-macam semua kena belajar. Okay, unit 3 kita ada reka bentuk pengatur caraan. Okay, dah jam 4 cikgu rasa kamu dah belajar juga benda ni. Betul tak? Okay. Dan terakhir kita ada unit 4 teknologi pertanian. Okay, kita ada 4 unit saja dalam sesi dalam pembelajaran kamu tahun 5 ni. Okey. Ni. Oh, cikgu ni bergambar. Okey. Inilah teknologi rumah tangga, aplikasi reka bentuk,
teknologi kejuruteraan, reka bentuk, pengatur caraan dan teknologi pertanian. Pertanian. Alamak, nak ke kenapa pula ni? Okey. Kejap. Kita masuk unit pertama untuk hari ni iaitu teknologi rumah tangga. Kejap. Tangga. Stop ni kejap. Sebabnya apa benda pula ni? Okey, sekejap cikgu share lagi. Okey. Apa tu? Perbualan Alia bersama ibunya di sebuah kedai. Okey. Menjual produk berasas jahitan. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Dan ada kan yang mak ada boleh menjahit kan? Ada tak diri dia sendiri yang reti menjahit? Ada kan? Ada menjahit. Bagus. Tak ada. Alia cakap apa ni? Ada cikgu, tak pandai. Tak pandai. Kita belajar. Sebab cikgu tak adalah pandai sangat menjahit. Tapi kita sama-sama belajar. Lihat ini. Ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza. Dan menarik. Okey. Dia bincang dengan murid tu. Nota. Tengok. Dalam unit ni kamu akan mempelajari jenis mata jahitan dan juga artikel jahitan. Sekejap lagi saya terangkan apa itu artikel jahitan. Okey, kamu jangan risau sebabnya semua nota tentang artikel jahitan dan juga mata jahitan ni serta peralatan yang digunakan cikgu akan share di dalam Google Drive seperti biasa. Dalam tu juga nanti okey. Nanti kerja pun cikgu post dalam tu. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Pernah tak tengok siapa ada sapu tangan? Ada kan? Ada. Siapa ada yang pemegang oven tu? Yang sarung tangan pemegang oven tu? Saya. Okey. Kamu perasan? Tengok contoh gambar je lah. Kamu tengok, perasan tak? Disebab padahal kain je. Sedangkan kain tu tapi disebabkan gunakan jenis mata jahitan yang berbeza, kain itu nampak sangat menarik. Benar tak tengok? Kan? Sebab jahitan tu, jenis jahitan yang digunakan membuatkan sarung tangan yang biasa je tu nampak sangat menarik. Rumah ni dia ada selimut yang dia jahitan dia berselang-seli, ada tak? Ataupun dia guna kain pencut. Okey, cikgu ada satu. Sebabnya dia cantik. Sebab tu sebab arwah mak cikgu buat. Okey. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat dalam rumah kamu? Okey, artikel jahitan ni apa dia? Apa artikel jahitan ni? Artikel Bukan artikel yang kamu baca sejarah-sejarah tu. Okey. Cikgu Google dulu cikgu. Tak payah, cikgu ada. Nanti cikgu tunjuk kat kamu Cikgu nak tanya je. Apa itu artikel jahitan ni? Tahu ke apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Sekejap ya. Jadi, gabung jadi. Okey, pandai. Okey. Dada. Sekejap ya. Pandai. Dada tu apa? Dada tu apa? Okey, artikel. Okey, sebelum cikgu tunjukkan artikel jahitan. Okey, kita kenali dulu mata jahitan. Okey, mata jahitan tangan. Tengok sini. Semua nampak kan?
Dekat kursi. Nampak. Okey. Nampak. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan. Okey, fabrik ni bermaksud kain yang diperbuat daripada benang ataupun ditenun. Okey, kapas, linen dan juga sutera. Kain baju kamu pakai tu, samalah tu disebut sebagai fabrik. Tudung ke, baju ke, kain ke, seluar kita sebut sebagai fabrik. Okey, jahitan Kia. Ini jahitan asas ya. Jahitan Kia. Jahitan digunakan untuk nampak tak contoh ni? Nampak kan ni? Nampak? Selalu kamu tengok dekat poket seluar jin kamu, betul tak? Betul tak? Betul. Jahitan Kia digunakan tapi seluar jin tu dia tak gunalah jahitan tangan. Dia guna mesin. Tapi kalau jahitan tangan ni kalau kamu nak buat macam cendera hati kepada kawan atau mak atau ayah, kita gunalah tangan sebabnya fabrik yang kita gunakan lebih kecil. Okey, jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Nampak? Macam jahitan mesin, betul tak? Okey. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Okey, ini jahitan jelujur halus ni. Dia macam Kia tapi Kia tu dia rapat-rapat. Jelujur halus ni dia jarak sikit. Okey, jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey, maksudnya kat hujung kain lah. Okey, macam mana ya cikgu nak contoh? Okey, dekat hujung kain. Kat hujung kain kamu tu biasa. Okey? Akan digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Dia kasar berbanding dengan jelujur halus. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Contoh, okey. Kain ni, okey. Kamu biasa tengok orang jahit, dia akan kepilkan kedua-dua kain. Dia akan jahit jelujur kasar dulu gunakan tangan. Barulah supaya kain yang bahagian atas dengan bawah ni dia tidak berganjak atau tidak lari. Okey? Barulah dia boleh gunakan jahitan jelujur halus supaya jahitan tu nampak kemas. Okey. Faham? Jelujur kasar ni sementara je. Nanti dah siap jahit semua, kita akan cabut. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Boleh. Kenapa pula ni hilang? Okey. Jadi? Okey, baik. Dah, kita saja. Ini yang lain ke? Seterusnya, okey, selain mata jahitan tangan, terdapat pelbagai jenis mata jahitan yang boleh dihasilkan dengan menggunakan mesin jahit elektrik. Okey, pernah tengok mesin jahit? Mesin jahit. Benar. Okey, mesin jahit ni ada macam-macam jenis. Ada yang untuk sulam, ada yang untuk jahit biasa pun ada. Okey. Dan zaman teknologi dah maju ni, kamu pernah tengok tak iklan yang mesin jahit yang guna tangan tu je mesin tu? Macam stapler. Macam ni bentuk dia. Tapi ni bukan mesin jahit lah, ni stapler. Dia macam ni je. Guna tangan je tekan. Pernah tengok tak? Wah, ni tu. Ada lagi. Kamu boleh type nanti dekat carian Google, kamu boleh type mesin jahit tangan. Ada je. Benar. Ada juga mesin jahit tangan tu saya tak tahu sebab saya hidup zaman Okey, ada mesin jahit kecil je yang letak atas meja yang boleh kita bawa pergi mana-mana pun dah ada. Kan senang je kan, sekarang zaman dah maju. Dah maju. Kita tengok pula apa itu jahitan mesin ni.
Okey, jarak di antara setiap mata jahitan julu jala adalah antara 3 meter hingga 5 milimeter. Ingat ni. Okey. Yang pertama, jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk jahitan motif. Okey, yang ni kamu boleh tengok dekat di sebalik belah dah. Ni. Tengok contoh ni, nampak tak? Nampak tak ni? Nampak? Nampak. Pada baju kamu seluar atau beg yang menggunakan daripada kain ni, yang kamu beli yang dari sini, kamu perasan tak ada jahitan macam ni? Perasan tak? Perasan. Kamu tak tahu je jenis jahitan tu, betul tak? Okey, kita sebut sebagai jahitan pari. Okey, seterusnya jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahagian hiasan. Ni tengok contoh ni. Nampak macam tak cantik tapi sebenarnya itulah hiasannya. Okey, seni kan? Okey, semua benda seni. Okey, nampak yang love ni. Ini kita panggil jahitan sembat. Dan yang seterusnya jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, kelipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey. Hiasan jahitan silang pangkah ni kamu boleh tengok dekat kain batik atau kain pelekat kat belah dalam tu. Ada sesetengah kain batik dan kain pelekat? Ada. Okey, kalau dulu zaman cikgu, masa cikgu kecil, ini jahitan ni cikgu yang kena buat sebabnya baju cikgu yang jahit. So akan di ujung ni. Ujung okey. Kalau kamu bernasib baiklah ada kain batik yang ada digunakan jahit silang pangkah ni. Kalau tak ada tu tak apalah, bukan kamu boleh tengok dekat lain nanti. Okey. Hello. Ni nak tanya. Tengok ni. Mengapa mata jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan jahitan hiasan pada artikel jahitan? Kenapa agak-agak? Ni silang pangkah dengan jahitan pari tadi. Kenapa boleh jadi hiasan? Jahitan. Cantik ke semua? Pandai. Sebab jahitan tu cantik dan untuk meningkatkan kecantikan pada artikel kamu. Okey. Tadi. Ni banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan. Mari kita lihat berapa jenis artikel Bapak je jahitan. main patung. Okey, minta semua diam. Artikel jahitan ni ialah barang ataupun hasil daripada jahitan kamu tu. Contoh, pemegang periuk. Tadi dia sebut tadi apa? Kain apa? Sapu tangan, pengantung surat. Apa lagi? Yang pakai semasa masak tu apa dia? Apron. Itu barang-barang yang kita gunakan untuk menjahit tu, yang kita hasilkan tu. Okey, kita sebut sebagai artikel jahitan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Artikel jahitan tu ialah barang hasil daripada kamu menjahit tadi. Kita sebut sebagai artikel jahitan. Boleh faham? Okey, dalam gambar yang tertera ni, apakah artikel jahitan yang kamu nampak? Apa? Apa dia? Apron lagi? Batik. Apron. Apa ni? Kain plekat ni apa dia ni? Kain plekat bukan? Ni. Kursi. Ni apa dia? Sarung kerusi. Ni. Ni? Alas Alas. Ni? Langsir ni? Ni. sampah. Sarung? Sarung bakul sampah. Okey, dan banyak lagi artikel jahitan yang kamu boleh hasilkan daripada
pelbagai jenis jahitan. Macam-macam lagi yang kamu boleh hasilkan. Ni dah masuk lain kejap. Ni bukan. Okey. Boleh faham? Okey, hari ni kita belajar tentang artikel jahitan. Faham tak artikel jahitan tu apa? Faham. Tak. Okey. Pip. Datang balik. Okey. Untuk alatan jahitan asas ni, nanti kamu akan masuk next muka surat. Okey, ni cuma cikgu tunjuk saja. Kita belum masuk lagi kat sini. Okey. Kita nak tengok ni jahitan asas. Asas. Tadi dah terangkan ada jahitan sementara, ada jahitan kekal. Okey, apa itu? Tadi dah cakap dah kan? Okey, ini nota-nota ni nanti cikgu akan berikan dalam mana? Go WhatsApp. Drive. Okey, kita tengok sini. Jelujur halus. Macam mana cara jahitan jelujur halus dihasilkan? Okey, boleh faham tak dengan lukisan gambar ni? Dengan gambar ni. Boleh faham tak? Faham. Okey, ini cara dia macam mana nak buat jelujur halus. Okey, kita running out of time. Tak apa. Okey. Lepas tu, nampak? Ini jelujur Halus. tak sama. Tak sama. Ini halus kan? Halus dia rapat sikit. Boleh faham sikit je cikgu. Boleh faham sikit je. Okey, tak apa. Nanti nota ni cikgu akan berikan dalam Google dan juga sekali dengan latihan. Sekali dengan latihan. Okey, untuk kita akan minggu depan tak ada. Minggu satu lagi. Apa ni? Lusa. Bukan lusa. Minggu depan tak. Minggu satu lagi. Satu Minggu lagi. yang kedua. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan bertemu. Okey. 2 minggu lagi kita akan mempelajari dan mengenali tentang alatan jahitan. Jahitan. Cikgu beritahu dulu tugas kamu. Cikgu nak kamu kamu jahit je atas kain perca, kain apa-apa yang kamu ada kat rumah. Jahitan yang kita telah pelajari tadi. Jahitan kia, jelujur halus, jahitan jelujur kasar. Jahitan insan pari, jahitan sepak, jahitan silang pangkah. Kamu boleh je pelajari ini semua dalam melalui YouTube. Okey. YouTube. Ada. Okey, jahitan kia ni senang je. Tak ada komen Kalau ni cikgu akan share link nanti kalau cikgu ni. Boleh? Tapi bukan hari ni lah. Sebabnya cikgu nak edit sikit. Boleh. Boleh. Share link YouTube tu nanti kepada kamu. Boleh? Cikgu 7 minit. Boleh. Boleh. Itu lama lagi ni. Boleh Jahitan cakap. apa cikgu? Ha? Jahitan apa? Jahitan kia. Jelujur halus. Jahitan halus, jahitan kasar. Sampai cikgu. Tak apa. Latihan ni nanti berapa? sampai pukul berapa? Cikgu. Tak, jenis jahitan ni nanti cikgu akan hantar dalam Google. Dalam Drive. Okey, nanti kamu boleh buka kat situ. Boleh? Cikgu akan hantar sekali dengan contoh dia. Boleh? Sebab dia tak boleh nak buat berdepan kan. So, kamu kena buat sendiri. Senang je ni. Tak apa dengar sangat. Siapa tak dengar sangat tu? Nanti saya tanya. Okey, untuk puteri Islam, kamu kan pernah belajar menjahit? Kamu sempat tak? Tak sempat kan? Tak. Okey, tak apalah. Nanti kita buat produk, kita hasilkan kita hasilkan artikel jahitan. Kita buat benda simple je. Kita buat
Nak buat apa? Kita buat sarung tangan je. Atau apa penggang periuk. Kamu nak yang mana? Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Tenang. Sarung tangan. Okey. Mana-manalah. Okey. Cikgu. Ya. Okey, Cikgu, kita yang kita kan kita hasilkan produk artikel jahitan ni selepas kita belajar semua. Okey. Baru yang terakhir nanti kita akan hasilkan artikel jahitan. Boleh? Sementara ni kita kenal dulu dan boleh. untuk awak dapat buku teks. Boleh. Esok atau lusa buku teks akan diedarkan. Okey, bolehlah kita hasilkan produk nanti. Produk ni artikel jahitan. Nanti Cikgu. ya. Kelas saya kan tahun lepas pernah belajar menjahit dengan cikgu. Siapa? Kelas apa? Kamu tahun lepas kan dah jahitan kan? Jam 4 kan dah belajar RBT dah menjahit kan? Dah Tak? pernah. Okey. Ada yang dah, ada yang belum. Okey, tak apa. Tak apa, ada kelas dia lain-lain kan? Tak apa, nanti kita belajar. Kita buat paling simple dan senang. Okey, kita buat sarung tangan. Boleh kamu hadiahkan untuk mak kamu. Dan senang. Nanti cikgu beritahu bila nak kena buat sebabnya nak sedia bahan awal. Betul tak? Okey. Boleh je. Okey, sebelum tu kita kita belajar dulu macam mana ni dan juga cikgu akan hantar nota ni nanti dalam drive. Boleh? Google Drive. Sekejap je kelas lepas tu cikgu Boleh. baju. Cikgu cepat cikgu. Ada 4 minit je di free Mobile Legends. Siapa sebut Mobile Legend tadi? Orang nak belajar lah, bukan main. Okey. Apa? Alah. Yusuf lain dah. Okey. Ya, tak apa Yusof. Okey, setakat ni boleh faham. Artikel jahitan dan mata jahitan yang kamu kenali untuk tahap kamu ni nanti cikgu share. Cikgu ingatkan lagi sekali, jangan risau, cikgu akan share. Boleh? Boleh? Okay. Cikgu ada ni tapi tiba tak boleh buka pula yang artikel jahitan ni. Tak tahulah ada masalah apa. Okay, nanti cikgu hantar je nota ni, okay? Ada yang contohnya cikgu baca je lah ya. Pemegang periuk. Kenal ke pemegang periuk? Dia macam sapu tangan je tapi dia petak dan sapu kat rumah dia ada. Lepas tu dia ada tangkai. Dia macam ni. Tak, cikgu nak lukis. Cikgu nak lukis sekejap. Okey, dia bentuk petak. Macam ni. 3 minit lagi. Alah, sempat. Okey, lepas tu dia ada tangkai kat sini. Untuk dia gantung. Siapa ada kat rumah dia? Pemegang periuk. Saya. Ada kan? Saya ada. Kamu pernah tengok? Ini Ada. salah satu artikel. Ada. Okey, diam. Salah satu artikel jahitan. Kemudian penggantung surat. Penggantung surat ni cikgu siapa ada memang bagus lah sebabnya dah jarang cikgu tengok dekat rumah orang ada benda ni. Dulu dekat cikgu kecil ada. Mak cikgu buat. Dia macam ni. Ni tempat gantung dia dekat paku ke. Lepas tu dia ada poket kat sini. Cikgu. Dia ada poket. Cikgu. Ya. Dekat rumah nenek saya kat kampung ada. Dekat rumah kampung biasa ada. Sebabnya biasanya dia letak dekat peti ais. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, kat sini akan letak surat. Ini Ada. ini kain tau. Kain diperbuat daripada kain. Kain. Maaflah lukisan buruk sikit. Okey, kemudian apa, kita cikgu. ada beg. Okey, beg tangan biasa kan? Kejap cikgu tunjuk. Cikgu ada beg. Kejap Jadi Cikgu pula nak pergi. Aduh. Okey. Arif. Aku siapa yang cakap? Aku cakap Ya. Mobile Legends tadi.
Kau cakap kat aku. Kau cakap sekarang. Arif. Satu tu benda kau cakap bijak. Siapa lukis? Wah, siapa lukis buta tu? Nampak nama ke? Hantu. Kosong. Kosong. Contoh ni padam, cikgu Ani sedang lukis. jelaskan. Siapa lukis? Amani Tahu. dengan Izul. Amani Okey. dengan Izul. Maaf, beg tu cikgu tak. Nanti cikgu cari dulu. Beg tu entah manalah cikgu letak. Okey, beg tu adalah beg hasil daripada lukisan tangan. Lukisan tangan. Awak ni melukis daripada jahitan lah. Okey. Ada juga mainan. Cikgu Haris. 1 minit lagi cikgu. Okey. Cikgu ada orang main cantik-cantik. Mainan. Pernah tengok kan asalkan anak patung? Kan? Mainan. Apa lagi? Anak patung. Sarung bangkul sampah tadi yang contoh dalam buku teks tadi. Cushion mini. Okey, hasilkan tepi. mini. Cushion kecil je lah macam bantal lembut. Kamu hasilkan biasa orang bagi hadiah-hadiah kat kamu. Sedapnya. Bekas pensel. Pernah dapat bekas pensel yang jahitan kain?